Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat lagi belajar tentang ilmu perubatan herba. Orang kata ilmu perubatan herba kuno kah Pak Haji? Ini bukan ilmu perubatan herba kuno, bukan. Ini ilmu pengobatan herba advance. Jadi maksudnya jangan kita lihat bahawa pengetahuan sejumlah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh nenek moyang kita itu kuno. Jangan lihat begitu. Bahawa kalau tidak ada dahulu, tidak ada hari ini, ya. Kalau tidak ada pengetahuan dahulu, tidak adalah pengetahuan hari ini. Pengetahuan ini dia berkembang sesuai dengan zaman. Dulunya memanglah orang tua-tua dulu tak tahu nama saintifiknya. Dia kata pokok cerita. Kenapa panggil pokok cerita? Kerana pahitnya. Ya Allah, kalau kita makan dia macam pahit betul-betul lah. Susah nak cerita. Namakan pokok cerita. Itu di antaranya. Tetapi hari ini telah pun diberikan nama Endographis paniculata. Nama dia cantik. Begitu juga dalam masyarakat dulu ada bunga, misal kata apa dia, bunga dia cium-cium dia bau busuk, dia kata bunga tai ayam. Dulu tetapi asal daripada bunga tai ayam itulah baru munculnya nama saintifik Lantana sativa. Namanya cantik sekali, Lantana sativa. Kesalahannya kita sikit saja, tapi jangan lihat pada kesalahannya, tetapi lihat pada pembuktian dan sumbangannya kepada penyakit. Orang tua-tua dulu ada sikit saja salahnya. Itu pun salahnya itu ditutup, ya, sebenarnya dengan kebaikan-kebaikan. Apa? Suka memberikan nama yang tak elok, ya. Rasulullah itu tak suka nama-nama yang tak elok. Jadi begitulah. Janda merana. Kenapa dinamakan janda merana? Kenapa tak janda bahagia? Dia lihat merana sebab kurus. Dia kata, ya, kurus itu zaman dulu kalau kurus itu kalau orang tak gemuk, ya, kalau perempuan itu tak gemuk, dikatakan bahawa dia dalam keadaan merana. Hari ini kalau gemuk tu nama obesity. Orang nak slim. Jadi zaman itu berubah. Tetapi apapun pengalaman dahulu, bukan pengetahuan kuno, ortodok, bukan. Tetapi pengalaman-pengalaman yang boleh diadvancekan. Yang kita asyik saja nak tengok, ini orang tua-tua dulu, entah betul entah tidak herba ni digunakan. Kita dulu kembung, duduk dekat rumah kita, mak kita sapu minyak kelapa tu lah. Ya, dia campur sikit agar kayu, itulah minyaknya yang disapukan di perut kita. Jadi itu pun besar anak tu tak ada sakit lagi, pintar jadi doktor, jadi pegawai-pegawai besar, jadi orang pintar-pintar belaka. Dengan minyak bubut tu lah. Itu dia antaranya. Jadi alhamdulillah, hari ni apa yang bakal Pak Haji ceritakan ialah tentang radi IQ. Ini Pak Haji khusus dan nak mengupas bagaimana radi IQ ini di dalam menterapikan penyakit. Selalunya orang cakap radi IQ tu nak jadi pintar, nak jadi PD, percaya diri, ya. Supaya ambil radi IQ ni supaya dia berkembang pemikirannya. Betul, memang betul. Pak Haji nak sebut dekat sini bahawa bukan 6 herba yang kita gunakan, 7 herba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu apalah? Bermula daripada tengok ni, buah kismis, buah dulu ya, buah kismis, buah kurma, buah tin. Kemudian diikuti dengan daun pegaga, daun ginkgo biloba. Diikuti dengan satu, ikan iaitu omega 3. Baik. Kenapa dimasukkan ikan? Sesuatu herba kalau kita tak makan bersama dengan ikan, dia tidak bagus penyerapannya. Jadi kena ambil ikan. Begitu juga ikan tu sama ada ambil omega 3 soft gel. Alhamdulillah, syukur. Tapi sekarang ni kalau kita guna ikan haruan, lagi bagus. Kalau ginkgo biloba atau pegaga ataupun herba apa juga diambil bersama dengan ikan haruan, atau radi IQ diambil bersama ikan haruan, anak itu akan jadi excellent. Nombor satu di dalam kelasnya.
Ya, bukan nombor satu dari belakang, bukan nombor satu dari depan. InsyaAllah. Jadi selepas 6 bulan kita istiqamah dengan berikan dia makan, maka dia akan membina kekuatan ingatan yang kuat. Ada seorang profesor cerita kepada Pak Haji, ya. Nama profesor ni Dr. Veni, Profesor Dr. Veni daripada Universiti Makassar, Hasanuddin. Mungkin boleh juga lihat, ya, video Pak Haji buat ni. Itu dia. Dia ceritakan anaknya sekolah rendah lagi, sekolah dasar, dah tulis 3 buah novel. Apa rahsianya? Dia bagi makan, dan salah satunya daripada albumin, iaitu daripada ikan gabus, ikan haruan. Ni sangat penting ni sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka jangan lupa. Jadi oleh sebab itu dalam ini dah masuk ikannya. Dulu Pak Haji selalu sebut suatu herba kalau bagi bersama dengan ikan, dia akan jadi 13 kali ganda kekuatannya, 13 kali lipat kekuatannya. Masya Allah, dengan izin Allah juga, ya. Itu di antaranya. Jadi baik, hari ini Pak Haji nak cerita di sudut pengobatan. Sebelum itu, ya, ada banyak sekali yang merujuk kepada Pak Haji tentang anak-anak autis. Ya betul, anak autis. Anak-anak autis ini, ya, kesian ibu bapaknya yang juga kena harus aktif. Berlari tangkap anaknya, berlari sini. Hanya bisa tidur pada waktu anak itu tidur. Kalau tidak, dia pun capek, letih, lemah. Sama seperti anak yang berlari, dia kena kuat berlari begitu. Kalau tidak, anak itu terjun. Dia naik tangga, dia terjun daripada tangga yang atas. Kalau tak ditangkap oleh ibunya, macam pemain rugby itu, kalau tak tangkap begitu, apa dah jadi pada anak ni, ya. Jadi oleh kata dia agresif. Kalau dia tengok ada kita belah ikan, ya, diceritakan oleh seorang ibu, dia kata ikan yang dibelah oleh pelihara oleh ayahnya itu, dia pegang, dia ramah-ramah ikan tu. Itu masih belum lagi agresif. Belum lagi. Anak ni ada satu lagi, ibu menceritakan dekat Pak Haji dengan penuh tangisan, air matanya. Dia kata apa? Dia pegang kucing, dia pulas kepala kucing sampai putus. Siapa yang nak disalahkan? Dia autis. Dia tidak boleh faham apa yang berlaku. Kucing menjerit, menangis. Masya Allah. Kalau begitu, siapa harus disalahkan? Tidak ada siapa yang bersalah. Itu skrip Allah. Ikut saja. Tetapi salahnya kalau siapa tak meyakini bahawa setiap penyakit ada ubat. Dia kata tidak ada ubatnya Pak Haji. Siapa kata tak ada ubat? Jadi datang ke sini, insya-Allah Pak Haji bagikan herbanya Anti-Rex. Anti-Rex, insya-Allah, daripada anak itu yang tak boleh bercakap ataupun boleh bercakap, duduk dalam dunianya sendiri, tak boleh berkomunikasi, tak boleh diarah duduk, dia akan boleh bercakap, boleh berlari, boleh bangun, boleh berkomunikasi, dan dia sudah tidak agresif, obses, tak jadi lari sana lari sini. Tak gitu. Dengan izin Allah. Cuba bayangkan, kalaulah kita kata, ya Allah Pak Haji, kalaulah betul-betul lah Pak Haji sebut begitu, kenapa Pak Haji jual murah? Kenapa tak jual sampai puluhan ribu pun orang beli kerana seorang anak? Tidak perlu puluhan ribu. Hanya cukuplah meyakini bahawa setiap penyakit ada ubat. Cukup. Itu satu kebahagiaan sudah. Ya, jadi ambil, datang ke sini, insya-Allah. Baik. Bagi sesetengah penyakit daripada masalah anak-anak ni yang ada hubungan dengan otak ini, maka dia haruslah dirawat dengan radik IQ. Apa tadi kalau anak itu slow, pelan, kita kata lembab lah, ya, kaku, tidak ada percaya diri, dia jadi macam terpuruk. Bahasa saya terpuruk, pengap dalam ruangan gelap maksudnya. Jadi kalau dia duduk macam tu, macam mana kita nak angkat dia? Tak boleh angkat. Anak itu menangis. Bagaimana pula kalau anak nak jadi Ebola sakit? Dia datang. Apa tu? Dia datang, dia tu macam penyakit macam gila sikit. Bulan terang. Penyakit bulan terang, hormon. Jadi oleh sebab tu kalau macam tu, macam mana nak rawat dia? Maka merawatnya itu mesti gunakan 7 herba. Kombinasi 7 herba terbaik untuk otak. Maka perawatan untuk anak-anak ni, kalau anak tu sakit apa? Asma, anak tu sakit apa jua,
maka dia dirawat menggunakan radi IQ. Sebab apa? Dia berbeza dengan orang tua-tua. Orang tua-tua kita rawat dia, kita pergi pada organ, sakit jantung misalnya, kita bagi herba-herba yang boleh meringankan kerja jantung. Misal contoh, ya, jadi kita bagi herba untuk antioksidan. Misalnya macam tu. Tetapi kalau anak-anak ni kita kena gunakan potensi perawatan otak. Minda tu otak. Radi, minda, otak. Potensi rawatan menggunakan otak. Kita baiki otaknya. Bukan maksudnya kita perbaiki otaknya, berartinya kita bagi dia sihat otaknya. Nescaya di otak itu ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu mengawal hormon dan saraf dan memperbaiki seluruh tisu dan organ dan sel-sel yang ada dalam tubuh badan manusia. Sel jadi tisu, tisu jadi organ, organ jadi tubuh. Tapi satu saja, kalau boleh Pak Haji cadangkan kena ambil bersama dengan ni, iaitu kapsul daripada haruan, kapsul haruan albumin. Ini penting, insya-Allah. Sakit kulit, ya, kita gunakan ini. Anak-anak selalunya demam, sakit kulit, agresif, dia jadi, ya, masalah penyakit-penyakit anak ni. Jadi apa cadangan kita? Cadangannya bagi dia minuman, bukan bagi dia obat. Anak-anak kita tak bagi dia obat, kita bagi dia kepada minuman. Coklat, kakao bahasa Indonesia, koko bahasa Malaysia, coklat, bagi dia itu. Jadi bila kita bagi itu, anak-anak suka. Tapi bila anak-anak suka tu, dia telah memberikan perawatan kepada tubuh badannya. Mari kita mula untuk mengkaji apa yang ada dalam radi IQ ni. Baik, yang pertama sekali, dia mesti ada pergabungan di antara darat dan juga lautan. Sebab otak kita ini, dia kena ada medan, dia kena membetulkan medan elektromagnetik. Mesti ada percampuran di antara darat dan juga lautan. Lautan itu kita gunakan DHA, minyak ikan. Daratan itu kita mesti menggunakan herba. Dan dalam percampuran herba mesti ada buah-buahan. Buah-buah itu mewakili kepala. Dan mesti ada daun-daun. Daun-daun itu mewakili kepala. Kalau ubat untuk buah, kita guna buah. Misalnya manggis. Manggis digunakan untuk hilang migrain. Kapsul manggis. Sebab apa? Dia datang daripada buah. Buah tokakak. Buah terung Belanda untuk mata. Daripada buah. Jadi buah ini khusus untuk bahagian kepala. Jadi oleh sebab itu maka percampurannya pertama asasnya darat dan lautan. Sauna dan fauna. Fauna dan betul kan, flora dan sauna. Itulah lebih kurang macam itulah. Laut dengan darat lah, mudah saja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua sekali, iaitu buah dan daun. Itu formulasi. Namanya formulasi. Kalau kita nak merisetkan herba kepada seseorang, dia ada formulasi. Misal kata, ada orang jumpa kita, Pak Haji, saya sakit dalam tulang. Bagaimana ubatnya? Kena keluar usul balik. Usul tentang tulang. Usul tentang tulang apa dia? Yang pertama, apakah disebabkan sakit kerana masalah heavy metal yang telah meniru kerja-kerja kalsium? Keluar balik usul tu. Yang kedua, kalau sakit tulang, maka ubatnya dengan tulang. Itu usul. Jadi kita bagi dia shark catalase. Sebab apa? Shark catalase kita ambil daripada pembinaan kalsium fosforus daripada ikan hiu, ikan hiu. Kita bagi shark. Bila kita bagi shark, betul tak orang tu? Betul, dia sihat, dia hilang tulang. Tapi kalau kepala mesti guna pertama ikan. Kena guna ikan. Yang kedua, mesti guna buah. Yang ketiga, mesti ada daun. Itu formula dia. Formula dia, cara dia, bagaimana cara untuk kita merawatnya. Jadi, yang buah tu apa, yang daun tu apa.
Yang buah itu pertama kismis. Kismis tu buah. Kedua kurma. Yang ketiga apa dah? Buah tin. Kismis, kurma dan tin. Kenapa tak masuk anggur? Kenapa tak masuk anggur? Kerana kismis itu adalah anggur yang kecil. Sudah cukup. Jadi bila kita gunakan kismis ada gula. Manis kan? Kita makan. Kurma ada gula tak? Ada gula, manis kita makan. Kemudian buah tin, ada gula tak? Ada, manis kita makan. Gula kurma, gula kismis dan gula tin inilah digunakan sebagai makanan otak. Kalau orang tu tak makan 3-4 hari, apa yang akan terjadi pada tubuh badannya? Lemah. Kalau otak tak makan 3-4 hari, apa tu? Dia lemah. Jadi sebab itu, kalau anak tu tak mampu untuk ingat, tak mampu untuk fikir, tak mampu untuk merancang, tak mampu untuk melihat futuristik, melihat di hadapan kita, kerana apa? Kerana lemahnya otak. Kenapa lemahnya otak? Sebab tidak ambil gula. Di mana gula kita ambil? Mesti ambil dalam bentuk buah. Masya Allah. Baik. Kalaulah Pak Haji kata buah manggis bagus untuk kepala, bagaimana pula dengan buah durian? Durian kan dia ada duri. Kalau manggis tu licin, kita kata bagus untuk kepala. Ni durian ada duri, boleh tak? Buah semuanya bagus. Tetapi Allah ciptakan duri pada buah durian untuk ingat bahawa duri ini jangan makan banyak. Kalau ambil banyak, dia memberikan kesan. Itu tandanya buah itu ada duri. Buahnya daripada Allah. Bagus, tapi ada duri. Berartinya, apa dia? Awas-awas melangkah di dalam duri. Itu namanya takwa. Takwa ialah orang yang berjalan di jalan yang ada duri dan dia berhati-hati. Itulah namanya takwa. Bila kita ambil gini, apa yang akan berlaku? Dia akan mengeluarkan 3 buah ini. Kalau kita ambil buah kurma, buah kismis, buah tin, dia akan mengeluarkan hormon bahagia, hormon cinta, dan dia keluar hormon apa lagi? Hormon bahagia, hormon cinta. Bila dia keluar hormon itu, dia sembuh. Tubuh badan anak itu sembuh. Sebab itu Nabi SAW mempesan kalau jumpa anak yatim, usapkan di bahagian kepala. Nak, maukah kamu Rasulullah itu menjadi ayah kamu dan Aisyah itu menjadi ibu kamu? Berubah wajahnya, cinta, sebagainya. Ada seorang sahabat Nabi, dia sakit tak sembuh sakitnya itu. Puas doktor rawat. Tiba-tiba datang seorang sahabatnya lagi. Dia kata, mau aku tunjukkan obat untuk kamu. Apa dia kata? Kamu sebutlah nama orang yang kamu cinta, InsyaAllah kamu akan sembuh. Apa yang disebut oleh orang tu? Dia kata, ya Rasulullah. Orang yang sakit tu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia sebut nama orang yang dicintai. Dengan sendiri hormon bahagia keluar. Dengan izin Allah sembuh orang tersebut. Menyebut nama orang yang dicintai itu adalah pengobatan. Bukan minta kepada Rasulullah. Ini salah faham. Orang kata, oh ini minta kepada Rasulullah kan? Tidak. Sahabat ni faham akidahnya. Ya Syafi, yang Syafi itu, Syafi, Asy-Syafi itu adalah Allah. Ya Syafi, anta Syafi, la shifa'a illa shifa'uka. Kan itu Allah, bukannya Rasulullah yang menyembuhkan itu. Tapi menyebut nama orang yang dicintainya itu menghilangkan penyakit. Sebab apa? Dia keluar hormon bahagia, hormon cinta. Nanti Pak Haji akan buat satu kuliah. Dia panggil Sufi Healing. Sufi Healing ni orang duk salah anggap. Dia sebut nama gurunya. Bukan dia sebut nama gurunya itu menanda dia minta kat gurunya. Aneh. Bukan begitu, orang ada akidah.
Dia sebut nama gurunya kerana dia sayang gurunya sudah tidak ada lagi. Dia sudah jadi anak yatim. Macam kita hari ni sudah jadi yatim. Rasulullah itu adalah anak yatim. Kita juga yatim. Yatim di mana? Bukan sebab mak ayah kita sudah meninggal. Ya, mak ayah kita sudah meninggal, kita yatim. Kita yatim. Rasulullah sudah tidak ada lagi bersama kita. Yatim kita hari ini. Yatim. Itu sebabnya. Jadi orang yang mahabbah Rasul ini, dengan menyebut nama Rasulullah SAW itu sudah mengembalikan kekuatan. Ya Rasulullah. Macam kita sedang sakit gigi lah. Sakit gigi. Allah, kita selalu panggil ibu. Ibu dah meninggal dah. Ini yang panggil tu pun umur 70 dah. 60 dah, bukan anak kecil lagi. Panggil ibu, kenapa? Ya. Banyak sekali Pak Haji lihat orang dekat nak meninggal dunia ya, sakit sangat, dia akan panggil mak, mak, mak. Sebab apa? Bukan dia minta mak dia sembuhkan. Kemana dia nak bagikan suara itu? Kemana dia nak lontarkan suara? Nak hantar mak, mak. Sebab apa? Bila menyebut nama orang yang dia cintai, dia mengurangkan sakitnya. Begitulah kita. Bila kita menyebut orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi ketika kita sebut begitu, sebab tu orang kata ketika nak ambil ubat, maka selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kata Nabi. Sebab apa? Kalau kita cinta Nabi, cepat sembuh. Sebab apa? Sebab menyebut melahirkan cinta. Baik, yang ini kita mengambil daripada Radik IQ ni, nak mencetuskan hormon cinta, bahagia, gembira ni lah. Ambil. Tetapi ini bersifat fizikal. Kita faham bahawa ada mental, emosi, fizikal. Kita ada spiritual. Yang Pak Haji sebut tadi, menyebut nama orang yang dicintai itu, dia bersifat jiwa, spiritual. Tapi ini fizikal. Kita ambil dia, membantulah anak itu sekurang-kurangnya menimbulkan rasa gembira balik. Masya Allah, Masya Allah. Dan ada satu lagi yang Pak Haji bakal keluarkan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini bakal menggemparkan satu pasaran dunia. Ada satu lagi, tak boleh beritahu lagi. 2-3 hari lagi nanti produk siap baru Pak Haji beritahu. Tapi ini excellent, Masya Allah. Jangan lupa ikut program ni pada setiap hari, akan jumpa. Ini menarik. Belum pernah diceritakan orang, tak ada. Belum ada perbahasan. Nanti kita akan mengupas rahsia mencipta kebahagiaan. Ambil sikit saja. Ya Allah, bahagianya Pak Haji. Kenapa aku jadi bahagia ni? Ini morfin kah? Ini dadah ke narkoba kah? Tidak. Rokok lagi kan haram pada HPA. HPA ni, orang isap rokok tu haram. Tak boleh. Macam mana ambil? Tak boleh ambil narkoba lagi dah. Tak boleh. Daun ketum tak boleh. Jadi oleh sebab itu, maka tunggu. Biar siap dulu. 2-3 hari lagi siap lah produknya. Ya, Masya Allah. Baik. Namun begitu, ini untuk anak. Sesuai untuk anak. Bila kita kata sesuai untuk anak ini, maka kita berilah kasih sayang kita kepada anak. Kalau kita bagi kepada anak, ambil, Masya Allah. Kalau cerdik siapa? Anak kita. Kalau pintar siapa? Anak kita. Kalau pintar siapa? Santri kita. Kalau pintar siapa? Umat Nabi kita. Masya Allah. Bahagia sekali. Pak Haji berasa bahagia sekali. Sebab apa? Sebab dengan kebersamaan kita dalam produk-produk yang hebat ini begini. Itu di antaranya buah. Jadi gula ini ada pada kismis, ada pada tin, ada pada kurma. Pergabungan di antara ini, lihat ni, kurma dengan buah kismis, Nabi melarang percampurannya. Ingat betul-betul ni. Ini hadis sahih. Tak boleh campur. Kalau campur, dia jadi sebaliknya. Kalau percampuran di antara kismis dan kurma ini, dia akan berlaku keterbalikan. Dia bukan jadi pintar, dia jadi lemah. Dia jadi lesu dan dia tidak jadi bertenaga.
Kalau percampuran ini, percampuran bersifat basah. Basah. Kena dengar betul-betul bagaimana cara untuk kita memahami hadis ini. Bila percampuran antara kurma basah dengan kismis basah, dia akan mengeluarkan satu yang disebut sebagai alkohol. Alkohol ni banyak jenis. Butanol, etanol, ya. Ada semua OL itu. Bila kita katakan dia keluar itu, maka Nabi SAW dengan pancaran wahyu mengatakan jangan membuat percampuran. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Kalau tak benar, bagaimana pula Pak Haji buat begini? Itu adalah basah dengan basah. Jadi bila sampai begini, banyak orang menghujah Pak Haji, menghujat bahasa Indonesia. Dia kata, Pak Haji, campuran yang dibuat itu melanggar hadis Nabi SAW. Masya Allah. Kalau melanggar hadis Nabi SAW, Pak Haji takut. Mati level tu Pak Haji takut nak buat. Takut jadi riba. Sebab itu, bila kita nak buat mati level, Pak Haji kata kita boleh buat kalau kita bersifat seperti bank Islam. Pajak gadai Islam, pegadaian Islam. Bank Islam menyelamatkan umat Islam daripada riba. Pegadaian Islam menyelamatkan umat Islam daripada riba. Mati level syariah menyelamatkan umat Islam daripada riba. Kalau begitu, Pak Haji bersetuju. Kerana kalau kebaikan yang kita buat itu dituruti oleh orang kemudian, kita mendapat ganjaran pahalanya. Bukan soal kita nak jadi kaya, tidak. Wa na'udzubillah. Tetapi bila kita buat begitu, Pak Haji bukan ulama. Bukan ustaz pun. Kadang-kadang orang panggil Pak Ustaz. Pak Ustaz tu tengok Pak Haji pakai ini, pinci ni, pakai macam Pak Ustaz, ada janggut sikit Pak Ustaz. Bukan. Pak Haji ni bahagian herba-herba ni. Itu pun pengetahuan tak banyak. Ya, itu di antaranya. Jadi kalau kita bukan ustaz, kita kena bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Bertanya kepada spesialisnya siapa? Jadi ada 11 orang panel syariah dalam HPA untuk menentukan sistem. Kemudian kita apply saja sistem. Untuk menentukan sistem, untuk menentukan sama seperti kita solat, nak tentukan di mana arah kiblat. Dah selepas kita dapat arah kiblat, kita solat pun kena solat setiap waktu mengikut arah kiblat tersebut. Begitu juga dengan sistem. Baik, alhamdulillah selesai tentang mati level syariah. Kalau ada orang mengatakan mati level itu suatu yang jahiliah, kita tak boleh menghukum tanpa ilmu. Kita harus ada ilmu, harus memiliki keilmuan. Alhamdulillah pada tahun 2000 kita telah membawa sistem ini pula ke Indonesia. Bermula tahun 1997 sejarahnya pertama mendapat mati level syariah pertama di dunia. Tahun 1997. Bawa ke Indonesia tahun 2000. Alhamdulillah. Setelah perbincangan dengan Majlis Agama Islam, dengan panel syariah kita di Malaysia, alhamdulillah kita mendapat pengiktirafan halal sistem mati level yang ada di Indonesia. Masya Allah. Selesai. Baik. Kini kita berhadapan dengan satu lagi permasalahan. Percampuran kurma dengan kismis. Kerana dalam hadis itu melarang. Jadi, oleh kerana Pak Haji tak ada kapasiti, tidak ada autoriti untuk mengatakan halal. Cuma di sudut gambaran yang Pak Haji nampak, dia tidak membentuk sesuatu benda yang memudaratkan. Tapi namun begitu harus didiskusi, dibincang di dalam panel syariah. Pak Haji berlapang dada sama seperti MLM juga. Kalau MLM syariah, HPA ini melanggar syariat, kita tutup, kita berhenti. Kenapa? Kita mencari mahabbah Rasul, kita mencari cinta Allah. Kenapa kita nak meneruskan sesuatu yang haram? Kenapa? Produk halal, tanggungjawab bersama. Bukan produk ni saja, dan sistem juga mesti halal. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bila kita kata pencampuran antara kismis dan kurma ini, maka dibincang dalam panel syariah. Mendapati dengan keupayaan mereka mendapati bahawa tidak termasuk produk Radi IQ ini dalam hadis Nabi yang melarang pencampuran antara kurma dan kismis. Tidak termasuk kerana dia tidak seperti mana yang digambarkan dalam hadis tersebut. Barulah kita keluarkan produk ini di pasaran. Subhanallah. Baru kita berani untuk keluar di pasaran. Baik. Hikmahnya apa dia? Hikmahnya setelah Pak Haji merenung. Sama seperti kita merenung penyakit ain. Kalau Nabi kata, Nabi menyebut bahawa kalaulah ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir Allah, dia ada penyakit ain. Kata Nabi begitu. Hadis Nabi menyebut begitu, kurang lebih pengertiannya begitu ya, bagi melihat yang sebenarnya kena rujuk pada hadis. Maksudnya begitu. Maka kita membuat pengobatan melalui mata. Begitu juga yang kedua. Yang kedua ini yang mengatakan bahawa tidak boleh percampuran antara kurma dan kismis. Pak Haji melihat ada satu kekuatan. Pasti ada kekuatan pada kurma, pasti ada kekuatan pada kismis, dan pasti ada kekuatan pada buah tin. Maka percampuran antara kurma, kismis dan tin ini tetapi tidak boleh dibuat di dalam bentuk basah. Mesti boleh buat dalam bentuk kering supaya dia tidak bertukar menjadi alkohol. Maka dia adalah untuk repairing untuk bahagian kepala ini. Masya Allah, Masya Allah. Ramai yang telah mendapat manfaatnya. Ramai sekali. InsyaAllah kita berhenti dulu untuk kita lihat iklan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita sambung lagi ya. Alhamdulillah, kita tahu bahawa bagaimana 3 herba utama ini, kismis, kurma dan buah tin ini, dia ada gula. Dia ada gula. Kita pun tahu kalau kita ambil, kita rasa manis. Namanya gula buah. Gula buah ni memang betul-betul untuk otak lah. Betul. Dia memberikan, dia menstimulitkan. Dan apa yang Pak Haji lihat ya, Pak Haji lihat sendiri ya, anak-anak yang kurang percaya diri. Jadi rajin, dia jadi berani. Kita pun kalau kita ambil ni bagus sekali ni. Jika kita ambil, dia cepat tidur. Kita jadi mudah tidur. Cuma kalau orang itu ada kerosakan, misalnya orang tu ada penyakit kencing manis, darah tinggi, migraine, ada ketumbuhan, dia sakit sikit kepala tu. Sebab apa? Sebab blood circulation kita bermasalah. Tapi teruskan. Tetapi peringkat awal ketika kita ambil tu, dia rasa seperti nak marah. Dia rasa macam tu. Sebab apa? Sebab dia cuba untuk force. Tapi lama kelamaan kalau sudah sampai berminggu-minggu kita ambil, dia akan cool, dia akan tenang dan akan dapat kita rawat. Ya. Khususnya penyakit bagi orang yang dah tua. Apakah penyakit orang tua? Penyakit orang tua yang pertama kurang ingat. Yang kedua kurang lihat. Yang ketiga cepat marah. Kemudian sakit pinggang. Kurang makan. Banyak duduk diam-diam. Itu macam tu. Jadi itu adalah penyakit untuk orang tua, kita ambil Radi IQ. Baik. Daripada perbahasan tadi, kita ada lagi masuk satu lagi herba, apa itu? Iaitu pegaga dan ginkgo biloba. Baik, ini daun. Kita mensinergikan 3 buah. Buah kurma, buah tin, buah kismis dan 2 daun. 2 daun itu apa dia? Daun pegaga dan ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini memang sudah terkenal sebagai ubat untuk ingatan, memory. Tetapi sebenarnya ginkgo biloba ini bukan untuk ingatan saja. Dia baik untuk rahim perempuan. Tapi jarang orang tahu. Begitu juga dengan pegaga. Pegaga ni memang terkenal dengan baik di luar, bagus di dalam. Memang pegaga itu baik, bagus. Tetapi kalau kita tidak menggunakannya, kita tak menggunakannya secara sinergi,
Orang ambil pegagar orang darah rendah. Apa yang akan berlaku? Ambil pegagar darah rendah, dia pusing, dia pening. Jadi oleh sebab itu, maka kita tak boleh ambil pegagar tunggal macam tu. Kena campurkan dengan gula. Gulanya apa? Gulanya kismis, gulanya tin, gulanya kurma, gula buah. Jadi oleh sebab itu, maka sangat-sangat bagus untuk rawatan di bahagian kepala ini. Pak Haji selalu kalau jumpa orang, kalau ada masalah ketumbuhan di dalam rahim, perempuan lah, kita bagi dia radio IQ. Bagi dia apa dia? Bagi dia kapsul sirih. Kemudian kita bagilah anti-rat satu. Sembuhlah nanti. Makin lama makin kecil. Kalau tak ada apa-apa pun, radio IQ sudah cukup. Sebab apa? Radio IQ ni dia sudah cukup untuk mendapatkan. Sebab sumber dalam 7 herba di dalamnya itu untuk rawatan dalam rahim. Tak perlu ambil herba lain. Kalau nak tambah bajaka, kapsul apa daripada syak katelis, syak katilak, itu boleh. Tapi kalau ada satu boleh tak? Boleh. Sebab dia sudah 7 herba dalamnya. Jadi oleh sebab itu, maka dia digunakan. Jadi pegagar dan ginkgo biloba ini, kita masukkan dia untuk menguatkan lagi gula buah yang digunakan untuk ingatan. Sebab tu kenapa tak jadi excellent ni. Tak jadi excellent. Mau saja kita bagi tahu kepada dunia Islam. Dunia Islam. Ya, kalau dunia Islam ini pernah mencipta kegemilangan Imam Bukhari, Imam Muslim yang menghafal hadis-hadis dan sebagainya. Menciptakan Ibnu Nafis, menciptakan Ibnu Sina. Dunia Islam pernah menggempar dengan Ar-Razi, dengan penemuan Al-Jibra. Ya. Dengan penemuan yang sangat-sangat dahsyat. Ya, pada masa dulu. Kenapa? Kerana mereka memiliki pemikiran-pemikiran kreatif. Pemikiran bukan hanya tengok secara literal, secara langsung, tapi mempunyai pemikiran-pemikiran yang kreatif. Mereka tidak ada ruangan yang gelap, melainkan pasti ada sedikit cahaya luar. Sudah cukup bagi mereka untuk keluar dari ruangan tersebut. Orang yang mampu melihat cahaya di dalam kegelapan. Mampu itu di mana? Bukan pada fizik tangan. Bukan. Tapi pada akalnya. Ketika sedang dunia menghadapi COVID-19, pada ketika tersebut, sebahagian usahawan-usahawan mencipta kejayaan. Ketika orang sedang jatuh, mereka menjual online. Penjualan online yang begitu cepat dan sebagainya. Maka mencipta kewangan. Yang tak perlu kepada rumah kedai, ruko, apa-apa kantor-kantor. Kantornya adalah HP ya. Bagaimana mendapatkan pemikiran idea ini? Apa dia? Sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Kenapa kita masih belum lagi dapat merdeka dalam segi pengeluaran hasil-hasil pertanian? Kenapa? Sebab kita tak ada pemikiran kreatif. Ketika kita menanam labu, labunya tak dibeli orang, kita jatuh. Ketika kita menternak ayam, ayam itu jatuh harga, kita rugi. Ketika kita membuat produk kita yang terbaik, tak ada orang mau beli, kita tak boleh jual. Apakah kita rugi, kita jatuh dan kita tak boleh jual, itu adalah merupakan salah satu faktor kita akan dikalahkan di dalam bisnes? Tidak. Itu hanya faktor yang mendatang dan akan pergi. Faktornya ialah kita tidak memiliki kreativiti. Sumber terhad kreativiti kita infinity. Tidak ada ceiling. Allah bagi akal. Akal ini dapat menembusi. Sebab tu dalam Quran dia kata, wahai jemaah jin dan jemaah manusia, kalau kamu mampu, kamu dapat untuk menembusi langit dengan izin Allah, dengan kekuatan. Jadi berartinya apa yang kita sebut ialah kekuatan. Kekuatan apa ni? Kekuatan fikir,
Macam mana nak lahir kekuatan fikir ini? Kekuatan ini mesti ada di dalam pemakanannya. Pemikiran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an 2/3 dunia berada di bawahnya. Di zaman Sayyidina Umar, bagaimana Khalid Al-Walid yang dikatakan sebagai pedang Allah yang berperang tak pernah dikalahkan. Hari ini semua tempat kita dikalahkan. Semua bidang kita dikalahkan. Bidang apa? Mau bicara tentang bidang apa? Kita dikalahkan. Kenapa kita harus dikalahkan? Sebab kita tidak memiliki kemampuan mencipta kreativiti. Bagaimana kita nak dapat kemampuan ini? Kemampuan ini mesti ambil makanan yang bagus. Sebagai contoh apa? Misalnya apa dia? Bisnes peternakan ayam. Kenapa bisnes peternakan ayam kita masih tergantung kepada orang lain? Makanan ayam, anak ayam, jual harga ayam. Kenapa? Sampai kan meninggalkan banyak daripada reban-reban ayam, banyak pada kandang-kandang ayam Indonesia yang ditinggalkan kosong. Sebab apa? Sebab kita tidak berkreativiti. Kita tak ada kreativiti. Bagaimana nak lahirkan pemikiran kreativiti ini? Pemikiran kreativiti ini datang daripada pemakanan dan kekuatan pancaran fikir yang Allah Ta'ala berikan. Antena dia kuat. Jadi bagaimana caranya? Dia IQ. Sayangilah anak-anak kita semua dia IQ. Itu di antaranya. Anak kau pintar. Seorang anak ni dia memiliki keupayaan yang banyak. Skill yang dia akan ada. Skillnya bukan hanya satu belajar saja, bukan hafal saja. Skillnya ada semua. Skill dalam bidang berenang, skill dalam bidang memanah, skill dalam bidang menunggang kuda, skill dalam kesemua bidang. Dia tahu bahagian listrik, bahagian elektronik, bahagian komputer, bahagian matematik, bahagian arkitek, bahagian perubatan. Dia tahu semua. Tapi hari ini kita menggunakan obat-obat yang dibuat orang. Hari ini cuba kita renung-renung diri. Obat apa yang kita gunakan? Obat yang dibuat orang. Kenapa tak cipta ubat sendiri? Kenapa harus mengambil ubat-ubat yang telah ada dipatenkan oleh orang, terutamanya yang dikeluarkan di barat dan negara-negara yang luar? Dan kebanyakan pengeluar produk-produk ubat ialah orang Yahudi. Kenapa kita menggunakan produk-produk mereka? Kita tidak ada penciptaan ubat sendiri. Kenapa? Sebab pemikiran itu tidak ada. Pemikiran itu hanya, saya hanya akan memberikan obat yang dibuat oleh orang lain. Saya tak kira produknya itu daripada orang Yahudi ataupun siapa. Saya tak mengiranya. Tugas saya memberikan obat kepada orang sakit. Tidak boleh begitu. Kita kena ada keupayaan kami mencipta obat. Mana ada pemikir-pemikir kita, universiti kita, saintis-saintis kita, masakan tidak bisa mencipta obat. Masakan. Subhanallah. Sebab apa? Pemikiran kreatif. Sebab apa? Ini dia. Jadi kita nak anak-anak kita mempunyai pemikiran kreatif supaya dapat menggunakan radio IQ ini. Sebab nanti kita akan mencipta sejarah lagi. Sejarah keagungan, ketemadunan umat Islam. Mencipta, terus mencipta. HP. Mula-mula pakai HP dulu. HP bukan orang Islam cipta lah. Tapi ni, besar ni HP. Dulu ni. Besar botol ni. Ini kalau kena kepala orang, mati boleh jadi HP. Kemudian jadi kecil. Handphone jadi kecil. Jadi nipis saja. Nipis saja. Dululah Pak Haji punya HP Pak Haji Nokia. Oh, ini nak pegang di mana? Ikat dekat ni. Di tepi tu. Macam kita bawa peston. Macam tu. Besarnya. Kemudian bertukar jadi nipis. Daripada HP tu bisa ambil gambar pula. Ambil gambar. Ambil foto. Wah, foto ni bisa dicantik-cantikkan. Wajah tak cantik jadi cantik. Kalau tua-tua macam Pak Haji ni ambil dengan HP
Oppo apa yang baru tu jadi putih, muda 10 kali muda. Jadi orang lihat, kenapa Pak Haji ni mukanya apa dah, mukanya ganteng saja. Sebab HP, kalau tukar HP murah jadi tua sekali ganda. Itu di antaranya. Apa yang Pak Haji nak sebut ke? Kalau HP itu, handphone itu boleh dicipta, setiap bulan keluar handphone baru. Kenapa ubat tak boleh cipta? Kenapa tak boleh keluar setiap bulan? Oh, ada produk baru lagi advance. Orang stroke sudah tak perlu kita makan lagi sebab lambat dia pergi ke usus. Kita nak cepat sebab orang stroke tu masalah di kepala, tak perlu makan lagi. Kita semprot saja di atas kepala ni, dia bergerak. Kalau dulu sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sekarang 7 hari sudah boleh gerak. Masya Allah. Kenapa tidak sampai begitu? Sama juga orang kena kanker. Kanker stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Mana ada stage-stage ini? Siapa yang bagi nama stage? Pak Haji, ini kanker stage 4. Ya, siapa yang bagi nama stage 4 tu? Siapa bagi stage 4? Ini namanya kanker payudara. Siapa bagi nama kanker? Ubah saja. Tak payah bagi nama kanker payudara. Bagi nama bisul payudara. Kan lain bisul dengan kanker. Kanker tu menakutkan. Mati ni. Mati. Jadi oleh sebab itu, bila kita membuat perawatan, kita tak boleh ambil masa panjang. Kalau kita ambil masa panjang, orang lari. Kita tak boleh lebih pada 7 hari. Mesti menunjukkan kesan positif. 7 hari saja. Ya, kalau dalam masa 7 hari tak menunjukkan kesan positif, orang sakit sudah tak bersabar lagi. Jadi sebab itulah, dengan izin Allah, Pak Haji sebutkan mereka yang buat rawatan sini untuk kanker, 7 hari memberikan keputusan yang sangat-sangat positif. Kalau dalam masa 7 hari itu tak menunjukkan tanda-tanda positif, tidak mengapa, jangan teruskan. Sebab apa? Sebab Allah memberikan kepada kita panduan bagaimana cara membuat perawatan yang lebih cepat. On stroke macam itu juga. Jadi itu adalah di antaranya. Baik, bila orang itu ada myom, ada kista, ada fibroid, kita bagi dia menggunakan radi IQ. Anak-anak yang jadi kabus di dalam kepala, itu penting. Bila kita baca tentang kabus ini, kita baca pasal labu. Labu salah satu daripada herba yang bagus untuk otak. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan kabus. Macam mana nak tahu kata dalam otak ada kabus? Kita bukan boleh scan tengok. Mari duduk di depan aku tengok ada kabus tak dalam otak. Orang tua-tua lu dia tak sebut kabus, dia kata asap. Asap. Apa dia? Keluar asap daripada otak. Otak tu berasap. Berasap tu kabus lah. Dulu bahasa kita masuk angin, keluar asap. Asap kepala tu lah. Macam mana nak tahu kata masuk angin, keluar asap? Cara dia nak tahu dia, kepala itu berkabus. Macam mana nak tahu kepala itu berkabus? Dia ada apa? Dia ada balgam. Apa tu balgam? Mukus. Lendir. Bila banyak lendir di dalam dada kita, lendir di dalam saluran pernafasan kita ini, lendir di perut kita, maka pada ketika itu dia ada kabus di otak. Baik, jika lendir itu berada di bahagian dada, kita dengar krok. Kita letak telinga kita dekat dada ni, kita dengar bunyi krok. Tapi kalau dekat perut, dia bunyi macam mana? Dekat perut tak payah letak kat perut pula. Kalau berlaku kabus di perut atau lendir di perut, menandakan orang itu sembelit. Jadi maksudnya, kalau pernafasan itu ada bunyi seperti lendir, seperti mukus, dan orang itu ada sembelit, pasti ada asap di dalam otaknya dan kepalanya. Bila ada asap dekat situ, dia tak boleh ingat. Dia lupa. Orang tua-tua ni makin dia jadi tua, makin dia banyak mukus. Sebab tu dia nak terbatuk.
Sebab itu dia penafasnya tak kuat sebab ada mukus itu. Macam mana nak hilangkan asap? Itulah Radik IQ. Jangan ambil coklat, jangan ambil kakao saja. Kalau ambil kakao saja, dia tambah asap. Anak-anak kalau banyak ambil daripada coklat, dia jadi sembelit. Anak-anak banyak minum coklat, dia tak mau makan nasi. Dia kenyang. Dia akan jadi kenyang. Jadi oleh sebab itu, maka kenyangnya itu adalah kerana kabus. Kerana dia masuk angin, dia keluar asap di dalam kepala itu. Jadi oleh sebab itu, maka sebab itulah anak-anak hilang selera. Kalau orang tua hilang selera, sama tak? Sama. Mukus. Banyak. Sembelit. Cuba hilang sembelit tu, dia berselera lagi. Sebab usus itu perasaan. Kalau tuan-tuan operate usus, dia sampai boleh hilang akal. Dia boleh jadi stres. Ada 2 tempat yang akan jadi stres kalau kita buat operasi. Apa dia? Pertama, usus. Usus itu perasaan. Cuba kita lihat. Kucinglah kucing. Kalau kucing itu berperang. Berperang kucing itu, kucing yang kalah itu mencret. Perasaan dia tu ditunjukkan dalam dia mencret. Sebab apa dia mencret kucing itu? Sebab perasaannya. Dia dikalahkan. Begitu juga ketika orang tu sembelit. Sembelit itu akan membuat ketegangan di bahagian kepalanya ini. Begitu orang yang buat operasi usus, dia akan membuatkan dia jadi tegang. Jadi oleh sebab itu maka diberikan ubat penenang, menenangkan semula. Jadi kita ini, kalau kita ambil coklat, ambil kakao, dia sembelit. Anak-anak ambil coklat, ambil kakao, dia akan jadi sembelit. Jadi oleh sebab itu, maka tak boleh ambil. Tapi kalau Radik IQ ni bukankah guna kakao, bukankah guna koko, coklat? Ya guna. Tapi ada gulanya, ada pelawasnya. Buah tin, fig. Itu pelawas terbaik. Penghidup mikroflora di dalam usus. Buah kurma mempunyai serat yang tinggi. Buah kismis, satu pencahar ringan. Laxatif. Pegaga, pelawas. Ginkgo biloba, pelawas. Minyak ikan DHA, pelawas. Jadi ada 7 herba ini, ya, dengan mengalahkan 1 herba, iaitu daripada kakao. Tetapi kalau duk bilang-bilang ni, tak cukup 7 ni. Tak cukup 7. Cuba kita bilangnya. 3 buah. Kismis, kurma, tin. 2 daun. Ginkgo biloba, pegaga. 1 ikan, DHA. Baru 6. Mana yang 7-nya? Mana yang 7-nya? Pak Haji dah sebut dulu lagi. Bagi tahu awal-awal dulu. Kata yang ke-7 tu, cukuplah jadi rahsia Pak Haji. Pak Haji ni semua rahsia-rahsia nak jual macam mana? Semua rahsia. Cukuplah tahu yang 6 tu, yang 7 tu, kita tak payahlah kita nak bertanya. Ya, ada 6 tu sudahlah. 6 tu cukuplah. Dia kata, kami selaku pengguna berhak mengetahui yang ke-7-nya. Tak bolehlah macam tu. Kesihanilah juga kepada Pak Haji. Kalau cerita yang 7 tu, orang tirulah. Kopi Radik tu pun orang tiru. Pak Haji bagi tahu 7 herba. Semua orang tiru buat sekarang ni. Kat Malaysia ni 80% kopi yang ada jual tu bukan kopi Pak Haji. Kopi tiruan. Orang kita minum juga walaupun sakit kepala. Sebab atas nama Radik. Dia kata atas nama Radik, minum saya lah. Gitu. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, itulah rahsianya. Tetapi Pak Haji nak sebut yang ke-7 itulah yang Masya Allah, yang membuatkan anak-anak
Yang tak pintar jadi pintar, yang tak ingat jadi ingat, yang tidak mempunyai percaya diri menjadi percaya diri, yang membuatkan orang yang nak lumpuh tak lumpuh, orang yang nak stroke tak stroke, yang membuatkan orang tak boleh tidur malam, yang membuatkan fibroid besar jadi kecil, yang membuatkan perasaan tak gembira jadi gembira. Itulah dia yang ketujuh plus dengan yang 6. Kalau gitu Tuan Haji kena ceritalah yang ketujuh. Sebab nampaknya 7 tu penting. 7 ini penting dengan adanya 6 ni. Kalau 6 ni tidak ada, yang ketujuh juga tidak ada. Kalau tidak ada yang 6, maka yang ketujuh tak akan ada. Jadi oleh sebab itu kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru 7. Mana ada orang bilang 1, 7? Mana boleh bilang macam tu? Jadi 6 tu ada dulu, baru ada 7. Jadi cukuplah kita belajar takat 6. Rukun iman ada 6. Belajar takat rukun iman saja. Hak yang ketujuh tu tak apalah. Biarlah nanti kapan-kapan ni. Asalnya menjadi tak? Jadi. Kalau ada orang kata betul ke tak betul ni produk Radi IQ ni untuk apa semua, jangan bertanya macam tu. Kalau lah tanya dekat Pak Haji pun, Pak Haji tak tahu benda yang kehadapan. Yang belakang kita boleh cerita sepanjang orang menggunakannya, Masya Allah, terbaik. Terbaik. Bukan takat anak-anak, tapi kepada ibu-ibu yang juga bila sudah umur 40 tahun maka diberikan Radi IQ supaya janganlah marah sangat. Ya, supaya ibu-ibu itu sama perasaannya. Kerana menopause itu menyebabkan cepat marah, agresif, panas waktu malam, Pak Haji tak tenteram. Orang Perak panggil libang libu, gelisah. Orang tua-tua fahamlah. Tua-tua faham dulu ni. Ada seorang penyanyi namanya Ahmad Jais nyanyi lagu Hujan Malam. Hujan malam tu cerita libu lah tu. Cerita libu. Bukan nak suruh tuan-tuan pergi dengar lagu Hujan Malam pula. Ni bukan. Pak Haji nak cerita daripada ibrahnya satu tulisan seni, puisi orang dahulu itu mempunyai pengertian. Pengertiannya apa? Libu waktu malam. Sedih. Selaku orang tua-tua. Jadi kalau kita tengok orang tua-tua tu sedih, kita nak bagi apa? Bagi Radi IQ lah. Bapak, ini saya mau beri sama bapak hadiah hari jadi bapak. Apa yang kau bawa? Radi IQ. Macam tu. Apa rahsia Radi IQ ni? Membuat bapak gembira. Itu macam tu. Apa hadiah? Bagi sama ibu kita. Ibu, ini saya bawa hadiah untuk ibu sempena hari jadi ibu. Bukan hari ibu. Hari ibu tu kita tak payahlah itu Ibu Maria mencerita apa semua hari ibu tu. Ni sempena ceritanya, ya. Jadi oleh sebab itu kita kata ini dia ibu. Hari ibu dia kata sudah habis. Dah lama dah hari ibu. Saya menyambut hari ibu setiap hari. Bawa hadiah setiap hari, ya. Nampaknya. Bagi. Bukan takat hadiah, doa kepada ibu bapa kita. Kerana ada ibu ayah kita lah kita hari ini jadi begini. Dapat melihat bulan dan matahari. Dialah keramat yang tidak ada nama, tidak ada gelar. Dialah ibu dan ayah kita. Sedihnya, sedih kita. Sedih kita, sedihnya. Tangisan kita, tangisannya. Hari ini ibu ayah kita sudah tidak ada lagi. Ibu ayah kita sudah berada di alam barzakh. Buat supaya ibu di sana, ayah di sana tumpang bahagia dengan anaknya menjadi anak yang soleh, solehah. Buat supaya ibu dan ayah kita rasa bahagia di alam sana. Walaupun yang memisahkan antara kita dengannya hanyalah batu tanda. Yang sementara, sebentar lagi kita juga akan ke sana.
Itu di antaranya. Ya. Tengok pusara ibu, makam ibu, lihatlah, renunglah, bayangkanlah saat-saat ketika kita kecil dahulu, saat ketika kita sedang menyusu di pangkuan ibu, saat ketika ibu memeluk ketika kita sedang menangis, saat ketika ibu menahan kesakitan ketika lahirnya kita. Sekali-kali tidak boleh kita balas. Walaupun berton-ton radik IQ kita berikan untuknya, tak akan mungkin boleh kita balas. Doalah yang kita pohonkan, amal kebaikan kita agar berlanjutan sampai kepada ibu dan ayah kita. Itu pesanan Pak Haji. InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.